Kesimpulan ucapan saya bagi pihak Barisan Nasional, kami sokong tapi sokongan bersyarat. Tuan Yang di-Pertua, kita dalam Dewan ini adalah wakil rakyat dan adalah tanggungjawab untuk menyuarakan yang terbaik kepada rakyat. Kita bukannya wakil atau jurucakap bajet. Yang baik kita puji, yang tak elok kita perbaiki. Yang langsung tak boleh diterima kita harap dapat dipinda atau dimansuhkan. Harap kerajaan terbuka hati untuk mengambil kira pandangan dan cadangan kita. Bajet 2021 telah dapat menyediakan keperluan-keperluan rakyat seperti yang telah saya terangkan tadi. Namun, berdasarkan pada expectation atau pengharapan rakyat, ianya patut ditokok tambah dan dibuat penambahbaikan supaya penerimaan rakyat pada bajet ini akan menjadi lebih mantap dan menyeluruh. Saya yakin dan percaya keputusan untuk menerima cadangan utama, yakni moratorium dilanjutkan hingga 30 Jun 2021 dan kelulusan untuk pengeluaran KWSP secara 10,000 secara one-off serta lain-lain perkara yang saya telah mencadangkan akan membawa kepada kepuasan rakyat yang lebih tinggi kepada kerajaan. Yang Berhormat Pekan sebelum Yang Berhormat Pekan duduk dan menghabiskan. Jika saya boleh memahami apa yang disebut oleh Yang Berhormat Pekan pada para yang terakhir itu, bahawa kita ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dalam bajet ini. Sepanjang pengalaman saya secara peribadi di sini sudah 10 tahun, kita tidak pernah meminda bajet yang ingin diluluskan, walaupun satu noktah daripada bajet itu, walaupun satu baris daripada bajet itu. Apa kata kalau pada kali ini kita membuat sesuatu yang luar biasa, kita bersetuju untuk meluluskan bajet 2021 dengan pindaan-pindaan yang tertentu. Sebagaimana contoh yang disebut oleh Yang Berhormat Pekan tadi, moratorium secara automatik dan juga pengeluaran akaun 1 KWSP. Apabila kita meluluskan bajet, Menteri Keuangan boleh menyatakan dalam ucapan penggulungannya bahawa Menteri Keuangan bersetuju bajet ini dibentang di Dewan ini dengan pindaan-pindaan, katalah 10 perkara. Kalau tidak, ahli-ahli yang berhormat yang bercakap di dalam Dewan Rakyat ini berbuih mulut bercakap berjam-jam, berpuluh-puluh minit, ya, diganggu dan macam-macam, tetapi tidak ada satu pun, tidak ada sepatah pun daripada bajet itu ditukar dan dipinda. Jadi apa kata kalau pada tahun ini untuk kali pertama alang-alang Yang Berhormat Menteri Keuangan telah memanggil kami ahli-ahli parti politik mewakili dan berdialog, apa salahnya kalau pada kali ini kita melakukan sesuatu yang luar biasa dan bersejarah, bajet diluluskan dengan 10 pindaan misalnya, ataupun 20 pindaan, yang mana yang baik cadangan daripada dua-dua belah pihak diterima oleh Menteri Keuangan, barulah kita bersetuju bajet ini diluluskan. Apa pandangan Yang Berhormat Pekan? Yang Berhormat Pekan boleh sikit, Hang Tua Jaya. Sila. Boleh. Right. Hang Tua Jaya. Terima kasih, Datuk Ketua. Yang Berhormat Pekan, memandangkan Yang Berhormat Pontian telah memberikan kita soalan bocor tadi, Yang Berhormat Pekan nak landing dah. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Pekan. Di awal ucapan Yang Berhormat tadi menyatakan soal perlu kepada satu bajet atau belanjawan yang inklusif, dan juga dalam masa sama tadi disebut juga soal pemerkasaan rakyat tanpa mengira kaum. Terdapat kebimbangan peruntukan ataupun bajet pada kali ini berasaskan perkauman. Misalnya diperuntukkan 11.1 bilion untuk pembangunan Bumiputera. Bagi masyarakat Cina hanya 177 juta ringgit. Bagi masyarakat India 100 juta ringgit. Jadi di sana terdapat satu kebimbangan bahawa dalam keadaan kita bergulat dengan krisis ini, perlunya kepada kesatuan yang mantap dan ianya tidak boleh tercerna dalam apa jua tindakan daripada kerajaan. Jadi apakah Yang Berhormat setuju bahawa pendekatan belanjawan yang dilihat berasaskan perkauman ini mestilah melepas sudah ke belakang. Perlu ada satu tindakan yang lebih baik, kerana Yang Berhormat pun sedia maklum ketika dalam kerajaan dahulu yang miskin tetap miskin, tidak kira kaum dan bangsa. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Yang Berhormat Pekan, sekejap, sikit bayan baru.
Sila. Saya nak tanya sedikit pandangan daripada Yang Berhormat Pekan, sebab Yang Berhormat Pekan pada permulaan tu hujakan tentang keyakinan pelaburan dan penarikan pelabur asing itu adalah yang sangat penting untuk menjana ekonomi dan pekerjaan untuk rakyat. Jadi tetapi kita nampak bahawa daripada pihak kerajaan ada setengah-setengah yang ingin mengumumkan darurat dan difahamkan bahawa kerja-kerja untuk mengumumkan darurat masih berjalan. Dan itu kita tahu bahawa kalau darurat kita punya keyakinan pelabur asing daripada stock market akan collapse dan sebagainya. Itu akan menyebabkan rakyat lebih sengsara. Jadi nak mohon pandangan daripada Pekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Maru. Sila Yang Berhormat Pekan. Gopeng. Ada lagi? Sila Terima Yang kasih, Berhormat Yang Gopeng. Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Pekan. Memang saya tertarik dengan cadangan berkenaan dengan kawalan COVID. Dan saya juga tertarik dengan cadangan Yang Berhormat Pekan, khususnya dalam media sosial, beberapa cadangan seperti di mana restoran kendalikan bisnes di kawasan terbuka. Dan satu cadangan yang bernas yang saya setuju 100%, yang saya pasti adalah antara usaha yang boleh membantu untuk kawalan COVID-19 ini. Cuma Yang Berhormat Pekan juga bangkitkan soal PKP ataupun MCO. Dan apabila kerajaan tetapkan MCO ataupun SOP untuk MCO, sepatutnya SOP itu mesti kekal untuk sekurang-kurang seminggu ke 2 minggu terpulang kepada kedudukan jangkitan tersebut. Tetapi sekarang apabila MCO itu diumumkan, PKP-B ke PKP-D itu diumumkan, keliru rakyat semua. Bukan setakat rakyat keliru. Saya pasti menteri sendiri pun keliru berkenaan dengan SOP PKP-D, PKP-P berkenaan. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat Pekan berkenaan apakah perkara-perkara yang harus ditambah baik dari segi SOP MCO tersebut? Sekian. Sila Yang Berhormat Pekan. Pertamanya, Yang Berhormat Gopeng telah menyokong cadangan supaya kita membolehkan perniagaan dibuat secara terbuka dalam open space, dan ini memang satu cadangan yang saya telah muatkan dalam Facebook saya dan harap kerajaan dapat mempertimbangkan cara seperti ini, sebab kalau kita benarkan perniagaan dalam cara tertutup, perniagaan boleh buka tapi tak ada pelanggan. Jadi dia hari-hari duduk lap meja je. Jadi dalam keadaan macam itu tak ada gunanya. Jadi kalau kita kena cari jalan yang kreatif supaya bila dia berniaga, dia sikit sebanyak boleh dapat keuntungan. Dan soal komunikasi, SOP yang mana yang boleh, mana tak boleh, PKP dan sebagainya, barangkali perlu lebih jelas lagi lah supaya tidak ada kekeliruan di kalangan rakyat, ada sedikit ambiguity, kekeliruan bila sesuatu pengumuman dibuat. Tapi ini tak boleh dimainkan oleh jasa, ya. Ini dibuat cara ialah pihak yang berkenaan. Ya. Yang bayan baru soal darurat ni dah diputuskan oleh Yang Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja lah. Kita anggap perkara ini sudah tutup, sudah selesai, dan kebijaksanaan Yang Pertuan Agong tu kita terima sebagai satu keputusan yang tepat. Yang ketiga, pasal YB Hang Tuah Jaya sebut tentang peruntukan di dalam bajet ni, dan pada prinsipnya saya sebut tadi, saya setuju supaya bajet ini mesti inklusif, ya, inklusif dan adil. Ya. Salah satu daripada perkara yang menjadi masalah bila saya meneliti bajet ni, Yang Berhormat Menteri Kewangan, YB Yang Berhormat Port Dickson bersebut, dia peruntukan tu ditempatkan di merata tempat. Jadi kita nak cari susah. Saya pun sebagai bekas Menteri Kewangan pun terkeliru
nak cari banyak mana untuk sesuatu program tu. Jadi harap format ni yang digunakan akan datang ni, format tu lebih jelas ya, supaya the layman boleh faham dengan mudah ya. Kita tak naklah kata peruntukan dikurangkan, tapi lepas tu YB kata, oh ada di tempat lain. Tapi kita nak cari tempat lain, kita tak tahu di mana. Inilah yang jadi satu mungkin satu pandangan saya lah dari segi format bajet ni, mungkin nak lebih teratur, lebih sistematik supaya mudah difahami. Akhir sekali YB Pontian. YB Pontian ini dah baca apa yang saya nak buat. Orang putih kata he's read my mind. Sebenarnya saya nak katakan bahawa bajet ini dibuat dalam masa yang luar biasa, dan kalau kita nak pindah pun bajet ini, ia wajar dilakukan sebab inilah keadaan yang luar biasa. Dan tambah lagi dalam hal ini pendirian Barisan Nasional di mana yang disuarakan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk bahawa kita hendak supaya pengeluaran KWSP sebanyak 10,000 secara one off ini dan moratorium dilanjutkan pada 30 Jun 2021 ini diluluskan oleh kerajaan. Dan sokongan saya dan rakan-rakan pada bajet ini tertakluk pada kelulusan kedua-dua perkara ini. Tertakluk pada kedua-dua. Jadi sokongan kita pada bajet ni, Tuan Ibu Ketua, sokongan bersyarat.